Assalamualaikum dan selamat malam. Anda sedang menyaksikan Akustika Ramadan 2021 yang dibawakan khas oleh UFO Mall 650 100% halal. Berlalulah sudah Ramadan. Sebulan berpuasa. Nas. Apa seronok sangat ni? Ustaz, come on. Dah nak raya, Ustaz. Belum raya lagi. Belum lagi. Dah nak raya. Memanglah. Orang kat luar sana kan sebelum ni episod kita dah cakap. Orang baik-baik ini bila dah habis Ramadan dia sedih. Sebab Ramadan nak ditinggalkan. Ni seronok pula dia menari macam tu. Tapi tak apa. Hari Raya ni kan hari untuk bergembira. Seolah-olah kita menyatakan orang kata apa? Kemenangan setelah kita berjaya berpuasa selama 30 hari. Yes, kita berjaya, Ustaz. Setakat ni berjaya tak? Berjaya, Ustaz. Berjaya. Betul. Muka macam meragukan. Kamu lah, Ustaz. Muka memang meragukan. Tapi dalam, siapa yang tahu? Oh, itu dia. Tu. Itu dia. Judge orang lagi. Okey, hari ini kita nak bercerita tentang tajuk Aidilfitri. Wow. Sebab dah tak lama nak raya kan? Tak lama dah. Aidilfitri. Tapi hari ini tajuk dia ada bagi sedap sikit. Oh, apa tu, Ustaz? Aidilfitri norma baru. Sebab sekarang raya dah tak macam dulu. Betul. Ni kita pun jaga SOP sekarang. Jaga SOP nampak. Kita kena jaga SOP. Jaga SOP. Betul. Siapa tetamu kita hari ni, Ustaz? Tetamu kita hari ini seorang ustazah. Lembut orang ni. Lembut orangnya. Baik redup mata memandang. Siapa tu? Siapa dia? Inilah dia, Ustazah Nur Hafizah Musa. Dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Anas apa khabar? Baik, Ustazah. Alhamdulillah. Baik, Ustazah. Ni semua norma baru Norma baru. Kita norma baru. Ni dah dekat raya ni, Ustazah. Biasanya persediaan apa, Ustazah, kat rumah? Macam-macam. Macam-macam. Mak-mak ni memasaklah. Betul, maknanya betul, dah betul. siap barang-barang semua, tak nak nanti pergi pasak. Beratur ramai-ramai tak nak Betul, lah. betul, Kan? betul. So mana yang boleh buat persediaan awal, kita buat persediaan awal. Kuih ni ada. Kuih mazola. Tu. Mazola, yang tu saya beli je. Dia punya request melampau. Okey, jadi insya-Allah Ustazah Nur Hafizah akan bersama-sama dengan kita selepas ini dalam tajuk Aidilfitri norma baru. Tapi sebelum tu, Anas, Sebelum itu, kita berhibur dulu. Dengan diiringi oleh The Locos. Ini dia, Lan and the Typewriter. silakan. Kaulah yang Maha Esa, Kaulah yang Maha Pengasih, Kaulah yang Maha Penyayang. Tiada hidup tanpamu. Kaulah yang Maha Agung, Kaulah yang Maha mengetahui, Tuhan dunia akhirat. Tiada aku tanpamu. Bila ku rasa pilu, bila ku rasa resah, bila ku kekosongan, Kau tempatku mengadu, oh Tuhan yang satu. Engkau Tuhan yang satu.
segala puji-pujian ku tujukan padamu. Padamu, oh. Dan hidup dan matiku hanyalah untukmu, untukmu. Kaulah yang maha agung, Kaulah yang maha mengetahui, Tuhan dunia akhirat. Engkau Tuhan yang satu. Itu dia persembahan daripada Azlan the Typewriter. Apa tajuk lagu dia tadi? Kaulah yang Maha Esa. Oh, boy. Dah macam lebih kurang sama. Tapi merintih tu Ustaz. Merintih tu. Masuk ke dalam Ustaz. Sampai ke bawah dia tu. Itulah hamba kan. Ya, betul. Siapa pun kita, di mana saja kita berada, Allah Subhanahu Wa Taala tetap nombor satu. Itu nampak. Dah dekat-dekat raya ni dia jadi macam feel tu lain macam Ustaz sikit. cakap saya lain tu. Nombor satu siapa tahu, wanita mana tapi tak tahu. Kita bersama dengan Ustazah Nur Hafizah Musa. Kita janji kepada para penonton tadi, Ustazah. Beliau bercerita tentang Aidilfitri kan. Kebiasaannya hujung-hujung Ramadan ni kemeriahan tu dah dirasa. Betul. Kalau rumah ni biasanya kalau di kampung-kampung, tak kira lah kampung ke bandar, pelita. Pelita Terang. mesti. Dah terang benderang Ustaz. Dah terang menerang. Kalau yang maju sikit dia pakai apa? Lampu Lampu lilak-lilak kelip tu. Siap kalau tekan option pertama, dia senyap. Kan? Oh, lepas tu dia Dah bergerak-gerak. bergerak-gerak. Macam-macam jenis kita nampak. Tetapinya mungkin sedikit perbezaan tahun ni Anas kan? Betul, Seperti betul. mana yang tahun sebelum ni. Kita berada dalam Aidilfitri norma baharu. Sesuatu yang sedikit berbeza yang mungkin sebelum ni kita rasa macam takkan nak sambut raya macam ni. Ya betul. Tapi dah hadap dah tahun lepas. Dah hadap dah tahun lepas. Baca kutubah tahun lepas kan? Ustaz. Baca Saya baca betul. sendiri Ustaz. Di rumah. Itu. Anak-anak 2 tahun waktu tu. Ya. Mungkin itu kebaikan yang orang tak nampak, Ustazah kan? Kita tak tahu kita boleh baca kutubah selama ni. Bila dah macam tu, maknanya nak tak nak, kena buat. Mungkin ada soalan daripada Anas. Lalu saya mula dulu. Ya, Betul, kita betul. pergi Anas dulu. Opening, biasa opening macam ni. Okey. Opening panjang dulu. Ustazah, macam mana ni kalau ialah kita dalam norma baru, macam mana kita nak menghidupkan suasana Aidilfitri itu sendiri? Silakan, Ustazah. Ya, sebenarnya kita kena tengok antara dua. Satu namanya hardware, satu software. Gitu. Main komponen ni. Ini main komponen teknologi dah ni ya. Sebab bila kita kata norma baru, bukan kita menukar software dia. Software untuk Aidilfitri ni apa dia? Kita membesarkan Allah. Kita memuji Allah, ya, kita bersyukur kepada Allah. Itu tak kira norma apa pun, itulah software dia. Buat. Tapi hardware yang zahir-zahir ni mungkinlah kita kena ikut SOP ya. Mungkin banyak benda lah tak boleh bersalaman kan seperti mana dulu. Jadi bila kita sebut untuk membesarkan, memeriahkan suasana Aidilfitri walaupun norma baharu, tetap kita kena kembali kepada soal membesarkan Allah Azza wa Jalla. Sekarang zaman teknologi, kadang-kadang orang duk rakam, share pula dekat IG masing-masing, kat Facebook masing-masing. Jadi kita boleh asal buka je dalam media sosial tu, kita tengok semua orang berkumandang takbir sana, takbir sini. Itu pun di antara cara kita nak memeriahkan suasana tersebut. Alhamdulillah, tu yang menarik dan saya suka konsep yang Ustazah sebut software dan hardware tu. Konsep tu best. Betul. Kalau pepatah bahasa Inggeris dia kata only the player change. The games remains the same. Jangan saya lepas Cristiano Ronaldo. Saya lepas Isyak cakap orang putih. Tadi Ustazah ada cakap sebenarnya tersentuh bila Ustazah kata agak-agak kita boleh solat sunat Aidilfitri tahun ni. Sebab tahun lepas tak ada kan. Bukan tak ada, ada di rumah tapi tidaklah berjemaah. Seandainya tahun ni ada, sebab kita tak tahu esok apa jadi kan. Betul. Seandainya dibenarkan, boleh tak Ustazah kongsikan sedikit sebanyak sunnah-sunnah supaya nak bagi peringatan balik ke orang luar sana bila kita nak solat sunat Aidilfitri. Yang mungkin orang tak tahu.
Sebenarnya malam raya tu adalah insya-Allah adalah waktu yang mustajab doa-doa kita. Ya, jadi kumpulkanlah, himpunkanlah segala doa yang terbaik pada malam tu, rafakkan kepada Allah Azza wa Jalla malam raya tu. Kemudian bila pagi raya tu pula kita mandi. Mandi sunat hari raya, ya, mandi sunat hari raya. Kadang-kadang dapat pahala. Masya-Allah, memang Allah nak bagi pahala lah Ustaz. Ya, mandi dapat pahala, berjalan melangkah pergi masjid. Allah bagi pahala. Sebab tu Nabi ajar, ya Anas, dia pergi jalan lain, balik jalan lain. Kalau boleh pergi masjid lah. Kalau misal kata kita nanti dibenarkan untuk solat di masjid, mungkin juga solat di masjid ada SOP dia kan. Bahkan kita mengikut juga segala peraturan tu juga sebenarnya Ustaz. Ini perkara kita kena ambil berat juga. Sebenarnya kita ikut peraturan tu pun satu ibadah. Dapat pahala. Sebab apa? Kita nak menjaga supaya tidak memudaratkan orang lain. Ya, itu tambahan norma baru lah. Ya, betul. Ya, tambahan norma baru. Okey. Bila pada hari raya kita nak pergi solat sunat hari raya, sama ada laki-laki ataupun perempuan disunatkan untuk dia pakai baju yang indah-indah dan wangi-wangi. Cuma orang perempuan dia kena jaga sikitlah kan. Dia tidak bolehlah terlalu wangi sampai mendatangkan fitnah. Tapi orang lelaki pakailah. Anas dengan Ustaz dengan orang lelaki semua pakailah yang wangi-wangi. Pakailah minyak atar, minyak wangi ke apa. Sebab apa? Semua tu Allah nak bagi pahala. Dan itu adalah gambaran kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi insya-Allah kita akan berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini. Dan ingat Anas, kalau sakit kepala, ambil Eufemol 650. 1 biji je. Insya-Allah pasti lega. Kita berehat sebentar. Kita kembali selepas ini dalam Akustika Ramadan. Jangan ke mana-mana. Tahukah anda bahawa anda hanya perlukan 650 mg paracetamol untuk melegakan sakit kepala? Jangan risau kalau sakit kepala. Jangan risau, Eufemol kan ada. Satu je lega. Eufemol kan ada. Satu je lega sakit kepala. Dengan Eufemol 650, satu aja lega. Satu je lega. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami dalam Akustika Ramadan 2021. Tadi dah bercerita tentang sedikit sebanyak raya. Lagu dah dengar. Tuan badan pun dah sampai. Assalamualaikum Azlan. Waalaikumsalam. Lan sihat Lan? Alhamdulillah sihat. Hari raya selalu macam mana Lan? Hari raya saya macam biasa sederhana je. Lah. Takkan dia nak cakap aku dah beli banyak dah sebenarnya. 8 baju takkan cakap macam tu. Bersederhana. Dia boleh berbelanja. Tapi dalam Quran disebut la tubadzir tabdzira. Jangan belanja secara berlebih-lebihan. Kalau tak beli baju raya langsung tak kena pula dah. Boleh walaupun macam kita sebut tadi Zaza kan. Beli baju raya tu, beli baru tu tak sunnah. Yang sunnah pakai cantik. Tapi kalau dah raya kan, kalau isteri dah salat almari dia tengok macam ni. Itu petanda buruk tu. Semacam dah pernah pakai setiap satu ni. Janganlah kedekut benar. Belikanlah satu dua, janganlah beli 30 pasang. Yang tu kata belanja secara berlebih-lebihan. Okey. Lepas ni kita akan buka soalan juga. Mungkin ada Azlan nak tanya soalan, tapi sebelum tu Zazah, mungkin Zazah boleh share sikit dengan penonton di rumah. Ada sesetengah adat, setengah orang bila kata ni bukan sunnah ni, tak payah buat. Itu mungkin kita nak mengubah sikit pemikiran manusia. Ada adat yang kita boleh amalkan selagi mana ia tak bertentangan dengan syarak pada hari raya Aidilfitri. Dulu kita pakai kad zaman-zaman dulu kan, ya, kita tulis-tulis lepas tu bagi post kan. Berbedak. Oh, berbedak. Berbedak. Saya tak pakai berbedak. Saya berbedak. Bagi kat siapa? Talkom tu. Talkom. Kuti kura dulu. Ingat tak berbedak tu. Okey, tapi sekarang kita boleh maknanya dengan WhatsApp, ya, kita buat poster. Tapi semua itu sebenarnya adalah cabang-cabang daripada menyuburkan silaturahim. Walaupun kita kata secara teknikalnya tidak dibuat ya pada zaman Nabi SAW, tapi secara maknanya apa ya Ustaz, konsep dia, falsafah yang tersirat, itulah dia untuk menyambung silaturahim, ya, untuk saling menggembirakan. Budak-budak dapat duit, siapa tak gembira? Orang tua pun gembira. Kan, ya. Jadi kita gembirakan dengan jalan yang demikian. Ya, cuma satu je peringatan Janas, ya. Adat tu jangan diibadatkan. Itu yang salah. Jangan pula kita dah biasa bagi duit raya kan. Tiba-tiba datang tak kira duit. Duit raya mana tak bagi ke? Minta pula kan. Maknanya diwajibkan pula. Benda tu yang mungkin norma baru juga. Nak kena tukar sikit. Azlan, last dapat kad raya dulu. Bila? Itu saya ingat
sekolah rendah ke, form 1 lah. Saya rasa last saya kot. Form 1 saya pun tak ingat dah. Tapi lama sangat lah. Waktu tu ada bedak tak? Wah, saya pakai Odorono masa tu. Pakai rolo. Betul-betul buka tu ada calik tu. Aduh, cantik. Kuning kan? Kuning dah guna. Jadi semua orang ada pengalaman-pengalaman yang berbeza. Dan pengalaman-pengalaman inilah yang menjadikan Aidilfitri kita lebih menarik. Dan setiap orang mempunyai pengalaman yang lain. Mungkin ada orang dia masa sambut Ramadan dia dalam keadaan menyedihkan, jari hilang satu. Pun ada juga. Ada, yang mengecur tu. Itu tu melecur tu. ada. Aduh. Yang kena meriam tak kira lagi. Aduh. Macam-macam orang lalu benda yang berbeza. Jadi Azran, mungkin sebab Azran tadi dia duduk belakang tau. Dia Depan dah macam naik nak lah, tanya dia dah naik tu. sikit lah. Ada lah tu, ada nak Tadi tanya. ada satu soalan juga yang mana saya rasa benda ni mungkin persekitaran kita secara tak langsung pun kita nampak. Contoh dia Ustazah, okey, kalau selalunya bulan Ramadan memang kita akan nampak sesi maafan ni memang kerap sangatlah. Tapi macam mana kita nak huraikan Ustazah kalau kita datang secara ikhlas minta maaf tapi yang orang sebelah sana tu tak nak maafkan kita pula. Macam mana tu? Macam mana nak jawab? Perik tu. Kuatkan sikit volume Tolong dengar. Banyak tu. Banyak tu. Ramai yang boleh jawab ni. Ustaz Anas boleh jawab. Ustaz Sofan boleh jawab. Ini soalan tiba-tiba ni. Silakan. Okey, sebenarnya tanggungjawab kita. Kita minta maaf. Kita minta maaf dengan seseorang. Tapi kalau dia tak nak maafkan, itu bukan lagi maknanya satu perkara yang menjadi bebanan kepada kita. Kita kena minta maaf tu dengan jujur, dengan ikhlas. Dan kita akan sentiasa follow up maaf kita tu sampailah dia maafkan. Soal dia tak nak maafkan tu kita kena minta dengan Allah. Doa kepada Allah agar Allah lembutkan hati dia untuk memberikan maaf. Cuma kalau adalah yang sedang mendengar ni, golongan yang macam susah sikit nak bagi maaf lah. Dia berat je nak bagi maaf. Maka patut kita sebut kat sini, puasa Ramadan ni untuk membentuk orang bertakwa. So kita akan nampak lepas Ramadan masuk Syawal, tengoklah siapa di graduan Ramadan orang bertakwa. Di antara ciri orang bertakwa adalah wal afina 'anin nas, iaitu manusia yang mudah memberikan maaf kepada orang lain. Jadi kalau dia tak bagi maaf tu, kita usaha lagi lah. Usaha buat baik ya. Kadang-kadang kalau kita teruskan macam Nabi kata tahadu tahabu, kamu salinglah memberi hadiah. Nanti akan membuka pintu kasih sayang ya. Maknanya lembutlah hati dia, dapat hadiah, dapat pemberian, dapat makanan, ikutlah apa-apa, ambil hati baliklah supaya kita dapat maaf daripada orang yang kita tuntut kemaafan tadi. Wallahu a'lam. Jadi minta maaf bersungguh-sungguh. Ya, betul. Sebab kita bila masuk bulan Ramadan je, kita pohon kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti kita minta. Kita minta, orang minta maaf kita tak maafkan pula. Betul. Agak-agak macam ni kita nak dapat benda tu. Saya ingat satu hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang hinggalah dia menyayangi saudara dia seperti mana dia menyayangi diri dia sendiri. Maknanya kalau dia rasa dia sayang kat saudara dia, patut dia rasa dia ni dah, aku tahu dia buat salah. Tapi biasalah, benda tu dah berlaku. Betul. Maafkan. Dia tengok jenis maaf kak. Itulah kadang-kadang berat. Saya nak terbalikkan sikit soalan dia tu. Saya nak terbalikkan sikit. Kalau kita pula kat tempat tu, kita tahu dia buat salah, dia minta maaf. Tapi kita rasa maaf dia tu berat sangat. Ada ketika kan, kita rasa macam, kau dah buat macam-macam. Kalau maaf boleh selesai masalah, taklah berlaku perang. Marah betul. Itu nak bertarung tu. Nak bertarung tu. Macam mana? Mungkin Ustazah boleh bagi tips sikit untuk lembutkan hati supaya kita dapat maafkan orang lain. Pertama, kalau macam tu isu dia kena berterus terang. Kadang-kadang benda tak selesai hanya dengan maaf zahir batin. Biar boleh bercakap punca dia apa, biar boleh ada komitmen, mungkin ada perubahan. Kadang-kadang tak payah ambil orang jauh, suami isteri, adik-beradik kan ya, minta maaf. Kita tak naklah ada orang susah nak maafkan sebab apa, hanya maaf zahir batin. Kalau boleh duduk bincanglah. Ya, ada komitmen lah untuk berubah. Kalau tak nanti buat balik, ulang balik tahun depan maaf zahir batin lagi. Jadi mungkin setengah orang ataupun kita bukan keberatan tapi kita nak komitmen perubahan daripada kesilapan-kesilapan yang berulang tu. Mungkinlah macam tu Ustaz Sofan kan. Betul. Dan nak lembutkan hati ni antara lain sebenarnya kita gunakanlah waktu sama ada Ramadan ataupun hari raya, tolonglah usap kepala anak-anak yatim. Tolonglah santuni anak-anak yatim. Sebab apa? Insya-Allah orang yang menyantuni anak-anak yatim ni Allah akan berikan potensi hati dia tu akan jadi lebih lembut. Betul tak Ustaz Safwan? Betul. Saya suka bila saya sebut usap kepala anak yatim tu. Sebab ada kisah mana kan Rasulullah SAW sahabat datang dekat dia. Ya, betul. Ya Rasulullah, hati aku keras. Aku nak buat apa? Cari kepala anak yatim, usap. Usap kepala anak yatim tu.
Lepas tu pula ada dia kata pegang kepala. Mala yarham la yurham. Mereka yang tidak menyayangi tak akan disayang. Jadi kita nak berehat sebentar. Tapi kita ada artis jemputan yang seterusnya. Siapa tu Anas? Betul, ini dia anak muda yang berbakat lah saya fikir. Kan? Sebab sekarang ni kalau ada nama dia je semua orang akan ada kat TV sekarang ni. Betul. Uish, betul. Betul. Siapa Ustaz tu? kena tengok. Kena tengok. Okey, ini sebab dia. Anas cakap saya tengok. Betul, ini dia di pentas sekarang. Kita ada Yoni Boy. Persilakan. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Hey! Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertaubat padamu. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Hey. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertaubat padamu. Yeah. Na, yeah. Na, yeah. Oh, oh, oh. Na, 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 na. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih setia untuk terus bersama-sama dengan kami semua dalam rancangan Akustika Ramadan 2021. Okey, tadi kita dah dengarkan lagunya. Ya. Inilah tuan badannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yoni. Tanyalah, ni dekat raya kuih apa dia suka makan? Kuih apa? Favorite lah. Favorite saya tak nenas lah. Tak nenas lah. Okey, Sazah katanya pandai buat tak nenas. Ustazah, ya Ustaz. Nama Sazah. Siapa kata? Tak ada, saya lah kata. Kalau ada nak sebalang. Oh, masya-Allah. Okey, alhamdulillah Ustazah. Dah ada dua-dua tetamu bersama-sama dengan kita. Kita akan masing-masing mengantis sedikit sebanyak. Tapi sebelum tu, nak bagi Ustazah satu soalan cepu emas lah. Masya-Allah. Biasa kan, Yuni, Azlan, biasanya bila kita masuk Aidilfitri ni, orang akan tanya, apa pahala kita boleh buat? Tapi persoalan hari ni dia ada twist sikit.
Itu saja. Kita kalau boleh nak usaha terangkan dan di samping kita sebut pasal pahala-pahala khusus, ada juga dosa-dosa khusus orang buat Aidilfitri. Waktu lain orang tak buat. Saya tahu satu. Ada apa dia? Ni berpuasa hari raya pertama. Yang Pandai. sini betul lah. Saya tahu, saya tahu. Masya-Allah. Saya tahu. Nampak sangat pelajar sekolah agama. Masya-Allah. Boleh kasih. tak mungkin Ustazah kongsikan sedikit pahala-pahala khusus yang mungkin Dosa orang ke tersilap pahala, Ustaz? buat di hari Aidilfitri ini? Persilakan Ustazah. Dosa ke pahala? Dosa. Dosa. Okey ya. Kita mungkin tak perasan kadang-kadang benda ni banyak berlaku masa Aidilfitri, iaitu pertama sekali adalah pembaziran. Tadi pun kita dah sebut sikit Ustaz kan, ya, berlaku pembaziran ya, dari segi makanan. Ya, memang waktu tu rasa nak masak semua kan, betul ya? Semua benda nak masak, lemang lah, rendang lah, apalah. Tapi kita kena ingat juga norma baharu ni, orang nak makannya ramai mana. Betul. juga kan. Ada pun Betul tak? rumah kita aja. Ya, betul. Kita boleh buat beraneka juadah, tapi kuantitinya biarlah yang munasabah. Ya, dengan yang nak makan pada hari itulah. Kan? Aku buang gitu je. Ya, jangan sampai buang macam tu. Yang kedua, kadang-kadang kita tak perasan kita menggunakan media sosial untuk mencambahkan lagi dosa-dosa kita, Ustaz. Ini Memang bahaya ni. semua orang akan tunjuklah. Itu waktu nak bergembira, tunjuklah keluarga kita punya baju raya kan, ya, kita punya persiapan raya. Tapi kita yang menonton ni, yang tengok ni kan, jagalah kita punya percakapan, kita punya komentar tu, ya, komen-komen yang kita letak tu jangan sampai menyakitkan hati orang lain. Dosa kering orang kata. Betul. Jangan sampai mengumpat, jangan sampai buat fitnah. Sebab kadang-kadang semua orang excited nak beri komen kepada semua orang. Ya, maka berlakulah kadang-kadang tanpa kita sedar dosa-dosa lisan. Tapi lisan tu panjang sampai ke jari. Jari duk type ya pada kita punya handphone dan sebagainya. Itu di antara dosa-dosanya lah, Ustaz. Dosa-dosa khusus sebab biasanya orang dekat pasal pahala kan. Dosa-dosa khusus. Satu lagi, saya suka bila Ustazah sebut pasal mulut tadi tu. Kadang-kala bila dosa khusus orang buat ni, kita patut jumpa tu minta maaf, selamat hari raya. Ni sibuk pula tanya. Kalau tak kahwin, dia tanya, kau bila nak kahwin? Umur dah lanjut. Dia marah pula kalau kita tanya, makcik, bila nak meninggal? Dah lama. Marah pula. Kadang-kala mulut itu, cara dia bercakap. Betul. Kalau dia ni dah berkahwin, tak ada anak, kau bila nak ada anak? Dia tak tahu kadang-kala sensitivity perkataan tu Betul. memberi sensitivity kepada orang lain. Macam Yoni lah contoh. Kau nyanyi dah sedap, bila nak buat album? Nasib baik dah buat album. Saya nak buat album lepas raya tu kan. InsyaAllah. Okey Yoni, tengok tadi macam tertanya-tanya kan. Tangan dia daripada macam ni tadi. Dia macam ni. Aku nak tanya. Mungkin Yoni ada soalan nak tanya pada Okey, Ustazah. soalan saya lah kan. Macam mana nak meriahkan Aidilfitri kita dalam keadaan kita yang macam ni sekarang? Nak meriah. Sambut dah tadi kan. Dah. Nak bagi meriah ni. Sebenarnya ini komitmen keluarga. Komitmen setiap keluarga. Sebab itu minta tolong sangat bila kita menyambut Aidilfitri beberapa hari lagi kan Ustaz kan, ya. Tolong semua orang beri mood yang positif, mood yang ceria. Jangan ada yang berkurung dalam bilik lah. Ya, bila kita nak bagi mood yang ceria tu mesti ada kerjasama. Ya betul. Kat dapur tu jangan tinggalkan mak seorang saja. Tak ceria lah mak. Anak perempuan ada 5 orang. Turun sama-sama. Betul kan Lan kan? Ya, turun sama-sama dan tolong kuat jiwa sikit. Jangan sensitif sangat pagi-pagi raya. Hilang habis nanti keceriaan dan kegembiraan. Meriahkan. Lagi satu, kita ada teknologi. Kalaupun kita tak boleh nak pergi ziarah, sekarang ni boleh apa Ustaz? Alah, video call. Video call. Mungkin tak boleh, manalah tahu kan, boleh merentas negeri kita tak boleh. Andai kata tak boleh kan, ya. So kita buat video call lah. Nenek kat kampung, makcik kita, pakcik kita. So kita boleh ambil masa mungkin sejam tu untuk video call je semua saudara mara. Jangan sampai anak kita tak kenal makcik dia. Jangan sampai tak tahu kaum kerabat saudara mara. Jadi insya-Allah dengan jalan tu tetap juga kemeriahan hari raya tu akan dapat kita subur dan rasai juga insya-Allah. Bila sebut video call kan, Betul. saya teringat dua benda tau. Pertama, tahun lepas saya buat takbir raya video call. Sebab selalu kami di kawasan rumah mak saya sekarang, kita ada buat rumah takbir rumah masih berjalan. Jadi saya kata tak boleh. Kita ada grup WhatsApp, kata apa kata semua on kamera, kita takbir dalam grup. Alhamdulillah, tu yang pertama. Yang kedua pula bila sebut video call, kita ada video call. Kita ada video call, kita bukan berlima. Ya. Kita bukan berlima. Ada seorang lagi atas jemputan. Betul. Okey, sekarang kita berada di talian Duta Eufemol sendiri, Jihan Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Satu je lega. Weh, betul-betul duta lah ni. Betul. Ah, Kita ini memang tak
Ini bukan cerita duta lah. Ni memang kita ke mana-mana bawa ni. Nampak? Wah. Apa khabar Jihan? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, Jan. Baik. Jadi apa persediaan Jihan untuk Aidilfitri kali ini? Macam saya sendiri, macam biasalah kena mengutamakan suami dengan anak-anak dulu. Mana nak raya, nak kena siapkan rumah. Mana nak siapkan rumah, nak kena buat kuih. Dia walaupun belum tentu lagi ada orang nak datang ke tak rumah kita. Tapi yang penting mood raya tu kena ada. Betul. Mood raya kena ada. Tapi bila masalahnya di sini, bila kita sibuk nak menyiapkan mood raya, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Kita sakit kepala. Tarian ini dibayar juga ya? Tapi jangan risau. Kalau tuan-tuan puan-puan tengah sibuk-sibuk kalau nak menyiapkan hidangan raya, mana nak menyiapkan langsir, mana nak menyiapkan tampal-tampal kat raya semua, jangan risau. Kalau sakit kepala, Yufamol kan ada. Satu je lega. Yang penting halal. Tapi apapun pun, saya nak ambil kesempatan ni jugalah untuk share jugalah. Walaupun kita selalu diingatkan untuk jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga kebersihan. Tapi kita kena saling sentiasa mengingatkan jugalah sebenarnya. Kan? Kadang-kadang kita ni manusia kan alpa. Kena saling mengingatkan juga. Apa-apa pun, kita jaga kita. Betul tu. Mungkin sedikit ucapan terakhir Hari Raya daripada Jihan Musa sendiri. Okey, sebelum saya buat ucapan raya, selaku Duta Yufamol, saya kena menyanyikan lagu Yufamol. Wow. Tapi, dalam key apa tu? Tapi saya rasa macam tak sesuai pula saya nak menyanyi depan ustaz. Jadi mungkin saya rasa eloklah saya bacakan je bait-bait lirik lagu Yufamol. Wow. Begitu puitis. Silakan. Begini bunyinya. Sakit kepala, kuat esei. Jangan risau kalau sakit kepala. Jangan risau, Yufamol kan ada, satu je lega. Itu. Ustaz berpeluh lah kat sini. Itu. Anas, Ustaz kalau teringin nak tengok lagu tu full song, bolehlah tengok YouTube Yufamol ya. Dia promote lagu tu. Okey, terima kasih Jihan atas perkongsian sebentar tadi. Kami doakan Jihan dapat menyambut Aidilfitri dengan baik, insya-Allah. Ya. Tak apa Jihan, tak apa Jihan. Selamat Hari Raya Jihan. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Satu je lega. Okey, kita dah dapat dengar daripada Jihan Musa sebentar tadi. Kita akan berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini. Dan ingat seperti mana kata Jihan Musa sebentar tadi. Satu je lega. Kalau sakit kepala, makan satu je. InsyaAllah pasti lega 100% halal. Kita kembali selepas ini dalam Akustika Ramadan. Jangan ke mana-mana. Jangan ke mana-mana. Hai Ustazah, Assalamualaikum. Saya percaya setiap benda yang berlaku tu ada hikmahnya kan. Saya nak tanya, apa hikmahnya kalau kita sambut raya tahun ni dengan cara normal yang baru? Assalamualaikum Ustazah. Okey, saya nak tanya satu soalan ni. Selalunya Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha, kita selalu nak bermaaf-maafan, nak bersalam-salaman. Tapi ialah dengan norma baru ni kita tak boleh nak salam. Takkan kita nak cakap, saya minta maaf lah ya. Macam rasa macam mungkin culture kita kot. Rasa salam tu macam satu dah almost wajib. Jadi macam mana ni? Boleh kita tak bersalam, boleh ke kita bersalam macam mana Saya pun confused. Sedar tak sedar dah nak sampai kat hujung. Ustazah, tadi ada soalan. Saya macam tak apa nak boleh konsentrate bila tengok Ira Fazira tadi. Yalah tu. Itulah masalahnya. Itu masalah. Dia tak gelip mata. Dia pun tak tahu soalan tadi tu. Tapi Ustazah boleh concentrate. Urusan kerja ni. Urusan kerja ni. Saya isteri tengok. Okey sayang. Minta maaf ya. Ustazah, kita tengok soalan yang pertama tadi ya. Norma baharu ni. Silakan Ustazah. Antara perkara yang ini Ustazah nak nampaklah ya. Mungkin ramai lagi orang nampak juga hikmah ni. Nak menunjukkan bahawa betapa sebenarnya luasnya jalan untuk mengingati Allah. Ingat Allah ni bukan maknanya mesti pergi kat masjid saja, kan? Ingat Allah ni bukan maknanya mesti di ruang-ruang tertentu.
Tapi di mana-mana pun dalam keadaan norma baru sekarang, takbir, tahmid, tasbih, buatlah di rumah masing-masing pun boleh, di mana-mana pun boleh, yang penting dihidupkan. Betul. Dan yang kedua, kebahagiaan dan kegembiraan ni sebenarnya banyak jalan dia. Betul. Kalau tersekat satu jalan, insya-Allah ada 10 jalan yang lain. Itulah kehidupan manusia. So kita bawa dalam hidup kita macam itulah. Kalau ada satu perkara membuatkan kita buntu, insya-Allah nanti akan terbukalah solusi-solusi yang lain. Kalau pintu yang satu ni tertutup contohnya. Ya. Era Fazira dia tanyakan. Kan biasa salam. Kita salam. Sekali tak boleh salam. Salam kadang kalau orang tangkap gambar kadang 10,000 kena. Gitu. Macam mana Ustazah? Tak apa, yang penting sebenarnya itu SOP yang kita kena ikut. Ya, betul. Sebab kita nak mengelakkan kemudaratan yang lebih besar. Betul. Okey. Tapi dalam masa yang sama menyantuni orang lain itu boleh dilakukan dengan cara yang pelbagai. Tengok sekarang bila kita letak tangan macam ni kan. Perasaan tak Ustaz dengan Anas kan, bila kita buat tangan macam ni, kita tak mungkin mata kita ke lain. Betul. Cuba buat kat orang. Tapi salam kadang-kadang orang salam macam tu salam. Cepat-cepat kan. Tapi kita kalau macam ni kan, kita macam ya pula prihatin pula. Okey Anas, okey Ustaz. Dia sekali dengar beria. Mungkin kat sini kita nak dididik untuk apa? Untuk yang penting adalah menyantuni. Yang penting adalah daripada hati kita untuk menegur, bersapa, ya, membina hubungan silaturahim tadi. Cuma dalam keadaan yang terbatas kan kita kena akurlah. Bersalam tak boleh. Tapi insya-Allah lama kelamaan besok sampailah fasa yang salam tu boleh pula Ustaz kan. Ya, tapi biarlah kita bersalaman nanti pun dalam keadaan betul-betul sepenuh hati. Sampai gugur dosa-dosa tu. Ya, betul. Di akhir ini Ustazah, di akhirlah sedikit nasihat mungkin untuk kami juga. Betul. Dan juga penonton-penonton di rumah supaya menyambut Aidilfitri ini. Dia macam ni tau, nak cakap macam kasar pula bunyi dia. Kadang bila seronok lupa Tuhan. Seronok lebih. Itu masalah, seronok lebih sampai lupa Tuhan. Sedikit nasihat dan pesanan supaya kita sambut Aidilfitri ini berlandaskan agama. Bukan keseronokan dan nafsu semata-mata. Bawa awet naik motor kat belakang. Raya. Raya pertama kan. Lupa dah haram dia. Mungkin sedikit Ustazah. Sebenarnya saya nak tekankan dalam hari raya ni kita jaga dua perkara. Hablum minallah dengan hablum minannas. Maksudnya jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan manusia. Sebab itu kita kalau nak menyambut Aidilfitri ni pun kena pada ilmu Ustaz. Betul. Mungkin bukan kat sini lah kita nak cerita ilmu tu kan. Tapi carilah ilmu bagaimana untuk menyambut Aidilfitri sesuai dengan ajaran yang dianjurkan oleh Islam ataupun dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah sebulan buat pahala. Semangat cari pahala. Tiba raya pertama buat dosa. Allah. Itu sayang. Aduh. Satu benda yang dikumpul selama sebulan habis dalam masa satu hari. Nampak tu. Kalau mak-mak kita cakap kalau seronok sangat nanti menangis. Tu kata orang tua-tua dulu lah kan. Yang tu lah tu. Yelah sebab seronok sangat. Tak ingat dunia. Kalau tak ingat boleh, dunia. apa pesanan Ustazah tadi dapat kita sama-sama amalkan. Yang penting kita hidup berlandaskan Islam. Bukan suruh jadi ustaz, bukan suruh jadi ustazah. Tapi ingat ada batasan dia. Macam Ustazah sebut tadi apa? Hablum minallah, hablum minannas. Hablum gitu. Wow. Saja nak try Ustazah. Tengok dia dengar kata dah. Dekat-dekat raya ni otak cerdas. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan manusia. Biarlah jaga hubungan dengan manusia itu juga penting, namun tidak melebihi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustazah atas perkongsian sebentar tadi. Banyak yang kita dapat sebenarnya. Banyak. Bukan hari ini saja sebenarnya. Berminggu-minggu kita ada akustika Ramadan ni. Banyak input-input yang kita dapat sebenarnya. Ya, moga menjadi asbab untuk anda berubahlah. Ya. Dan juga kami sendiri. Betul. Kalau bukan sekarang bila lagi? Betul. Terima kasih juga kepada penonton di rumah sebab setia bersama-sama dengan kami daripada awal Ramadan sampai dah hujung Ramadan Nas. Kalau ada terkasar bahasa kami minta maaf. Mungkin sedikit gurau terkasar. Nas, minta maaf Nas. Yang kasar je saya saya juga ingin minta maaf anda terkasar bahasa melawak kasar ke mungkin. Yang memang penting nombor akaun saya ada di bawah untuk ditransferkan duit raya memang nanti. ada banyak sangat dosa. Jadi sama-sama kita mohon ampun. Bukan awak je saya. Betul. Sama. Kita orang baik mengaku. Jadi insyaAllah terima kasih juga kepada pihak UFO Mall 650 kerana membawakan rancangan akustika Ramadan 2021 ni. Satu rancangan yang bermanfaat. Ya, betul. Ni boleh bawa balik semua ni Nas. Kalau pening kepala, makan satu biji saja insya-Allah pasti lega. 100% halal. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Ma'assalamah. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Salam sayang.
padamu kekasih, aku berserah. Karena ku tahu kau lebih mengerti apa yang terlukis di cermin wajahku ini, apa yang tersirat di hati bersama amali. Hanya padamu kekasih, hanya padamu kekasih, aku tinggalkan. Jawaban yang belum ku temukan, yang bakal aku nantikan bila malam menjemputku lena beradu. Padamu kekasih, padamu kekasih, aku serahkan, ku serahkan jiwa dan raga, jiwa dan raga, jua segalanya. Apakah kau akan menerima penyerahan ini? Apakah kau akan menerimaku?